الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول 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 الله، لا إله إلا الله، محمد نبي الله، لا إله إلا الله، محمد نبي الله، لا إله إلا الله، محمد نبي الله، لا إله
إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله حبيب الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي
يا قيوم الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب ya Qudus ya Jalil. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi,
Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Muhyi. Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Muhyi. Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Kaulah tempat kita, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salat syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan untuk memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullah. La ilaha illa anta ya Allah. Hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya.
Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wa ahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini ya Allah. Restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwik. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, peliharalah Al-Masjidil Aqsa ya Allah daripada Yahudi yang hasad dengki. Ya Allah,
kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan orang Islam. Ya Allah, bersihkanlah Masjidil Aqsa daripada Yahudi. Ya Allah, ya Allah yang menurunkan kitab, yang ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan-awan dan yang cepat hisabnya. Ya Allah, kalahkanlah Yahudi. Kalahkanlah Yahudi. Ya Allah, kalahkanlah Yahudi. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz. Ya Qawiyyu ya Aziz. Ya Qawiyyu ya Aziz. Ya Qawiyyu ya Aziz. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera akhirat. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat apa? Apa ni? Zikir munajat ni setengah jam lebih kurang. Masa dia setengah jam. Mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Makin bertambah teruk ya, makin bertambah teruklah keadaan di sana. Tapi kita nampak juga mungkin dengan sebab keberkatan doa daripada seluruh dunia ni, ada perkara-perkara pelik juga yang berlaku kan. Lihat, mungkin itulah semua kehendak Allah. Kita tengoklah seterusnya, doalah selalu untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka di sana. Okey, kita pergi kepada buku kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dikasihi, disayangi, kawan-kawan, adik kakak yang mengikuti program kita ini. Kita berada di suatu perbahasan yang mungkin sangat luas lah, iaitu mengenai ujub ya, ujub. Itu yang termasuk di antara apa? Di antara penyakit, di antara 7 penyakit yang paling atau sering dan lazim menjangkiti hati-hati manusia. Banyak lagi penyakit ni, tapi dipilih ni 7 penyakit ni. Sebab apa? Dia kata 7 penyakit ni yang paling sering dan lazim menjangkiti hati-hati manusia. Khususnya orang yang melibatkan diri dalam usaha menyeru kepada kebaikan, dakwah ya, menyeru kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itulah kita ambil ujub. Pertama ni ujub. Di sini saya nak tekankan lagi sekali 3 serangkai ni. Ujub, ghurur, takabbur. Kan? Mula kita berkatakan tentang takrif ataupun pengertian. Apa pengertian? Ujub, ghurur, kedua, takabbur. Ujub,
Ghurur, takabbur. Bagi-bagi dia jadi selari ni. Satu-satu je atur. Kita aturkan dia. Ujub mula-mula, ghurur, takabbur. Lupa ada program kan? Okey? Siapa dia? Masjid Teras Jernang. Ha? Teras Jernang. No, dia sebelah sana highway tu. Okey. Ya, kita nak betul-betul faham ni tiga benda ni sebab sifat ini macam kita kata ujub ni, kita tengok balik kepada ujub dari segi istilah dia kata apa? Membanggakan diri dengan segala sesuatu yang muncul dari diri dia. Membanggakan sesuatu, membanggakan diri dengan segala sesuatu, membanggakan diri dengan segala sesuatu yang muncul dari dirinya, sama ada ucapan maupun perbuatan, sama ada cakap atau perbuatan. Tambah lagi, sambil tidak membandingkannya dengan orang lain. Dia tak bandingkan dengan orang lain. Dia ujub, dia bangga diri gitu saja. Katalah seorang-seorang dia, seorang-seorang dia rasa benda tu. Dia rasa katalah dia ni kaya ke, dia perasan tak ada orang lain kaya, aku je kaya. Dia tak banding lah dengan orang lain. Semualah dari segi ibadat, aku banyak buat ibadat. Aku buat tu, aku buat ni. Cerita kat orang pula tu. Malam aku bangkit pukul 3. Cerita. Tak boleh tu, tak cerita tu. Kita semua ni banyakkan cerita. Kita suka cerita kat orang. Kalau riak tu kita buat tu, kita tunjuk kat orang ni, kita cerita. Kita bagi tahu kat orang. Susah nak jaga tu. Susah nak jaga tu. Kita memang terlibat lah daripada dulu. Daripada ni. Bila tahu ni mana kena jaga. Halusnya aku tengok pekerti yang diajar oleh agama kita. Rasa gitu aja dah. Rasanya. Maknanya ujub begitu ya. Makna dia membanggakan diri dengan segala sesuatu yang muncul dari diri dia. Dari diri dia macam-macam lah. Apa kebaikan ke apa semualah. Maka dan dia sama ada dia tidak membandingkan. Itu kena letak situ, tak membandingkan dengan orang lain, tak membandingkannya dengan orang lain. Dia perasan sendiri dia. Sama ada segi perkataan, ucapan atau perbuatan, positif atau negatif. Okay. Kalau keadaan yang sama, iaitu dia bangga diri dengan segala sesuatu yang muncul dalam diri dia, kemudian dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan ia meremehkan apa yang dilakukan oleh orang lain, maka itu disebut sebagai ghurur. Dia banding dengan orang lain. Dan apa orang buat tu dia leceh lah, leceh. Itu remeh tu, meremehkan. Ya. Aku ni pemurah, aku bagi ke orang. Kamu tu meremeh ke mana yang orang tu buat juga, tapi dia kata kalau orang tu dia bagi tak macam aku bagi banyak. Itu dipanggil ghurur. Ghurur. Yang satu lagi ni takabur ni lagi dahsyat, tambah lagi. Kalau tadi ghurur ujub, mungkin ada satu yang kita kata sebut di situ, dia tak membandingkan diri dia dengan orang lain.
Yang kedua gurur ni dia membandingkan dan dia meleceh, meremehkan perbuatan orang lain. Itu gurur. Kalau takabur ni maknanya ada dua-dua tu tadi, pada ujub, pada gurur, dia tambah lagi satu. Itu dia apa ni? Dia hina. Dia hina peribadi orang lain. Hina peribadi orang lain. Dan dia rasa lebih. Dia lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Ini yang dinamakan takabur. Makan takabur. Maknanya, bila kita sebut takabur tu, dalam dia ada ujub, ada gurur. Kan? No? Kalau kita tengok daripada ni lah, daripada ta'rif ni tadi kan. Kalau ada takabur tu mana ujub pun ada, gurur pun dia ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok satu tajuk ni tentang ni dia gandingkan ujub, gurur, takabur. Jadi kita yang belajar hari ini ni, kita tahulah ujub cakap mana, gurur apa tambah dia, dan takabur apa lagi tambah dia. Kalau yang gurur tu dia leceh aja, leceh. Tapi yang takabur ni dahsyat lagi. Dahsyat lagi, dia apa? Dia hina lagi. Dia hina lagi orang. Kita kena apa ni? Pastikan kita bahagikan ataupun bezakan antara ujub, gurur. Kadang mungkin kita tak sedar. Kita duk ujub, kita tak sedar. Kita duk ujub. Sebab kita duk cerita hai keluarga kita. Keluarga kita mungkin apa ni, salah silah keturunan ini duk cerita. Tu makna ujub tu. Kita duk buat dah lama dah benda tu. Ya, duk cerita ke orang. Kita duk gurur. Kita ni pandailah, kita ni kayalah, kita semua. Orang duk cerita banyak dia dari bawah tinggi tu, ujub lah, ujub. Tu yang kita takut tu. Ni apa benda yang kita buat, Allah tak terima sebab kita ujub. Habis lah. Okey. Itu perbezaan. Habis. Hapus. Dia ni termasuk di dalam dosa-dosa besar. Kalau kita kata dosa besar, kita duk bilang ada 7. Bukan 7. Dosa besar tu banyak. Dosa-dosa besar ni banyak. Sampai berapa puluh dosa besar. Kita tengok di sini. Sampai ke 76 dosa-dosa besar. Yang termasuknya di sini ialah termasuknya takabur. Itulah takabur. Bongkak, sombong, masuklah ujub dan angkuh. Takabur, bongkak, itu masuk gurur kat situ. Sombong, ujub dan angkuh. Kalau sempat nanti saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini. Maknanya di mana Allah nak letak orang ini duduk di mana? Yang kita takut tu. Okay. Tadi hari itu kita sampai kat mana? Yang ke berapa? Itu tentang apa ni? Faktor-faktor penyebab ujub. Dah lepas 2 kan? Itu dalam lingkungan. Hari ini yang ketiga. Yang 2 dah kita uraikan. Itulah faktor ni datangnya daripada yang boleh menyebabkan sikap ujub ni adalah dalam lingkungan keluarga. Katalah kalau mak ayah kita pun suka duk ujub, suka duk apa ni, bersikap ujub ni, maka lama kelamaan sikap itu akan diikuti oleh anak-anak pula. Memanglah kalau kita
fikirkan, lihat sebentar lalu tentang keadaan keliling kita, sudahlah kan kita tengok ada orang tu dia suka nak anak dia pun naik sama juga. Mak pak dia duk cerita, dia pun duk ikut, duk dengar betul, lama-lama dia pun dah apa ni, dah disebati pula sikap ujub tu pada dia. Kan bapak borek anak rintik pun dah kata. Betul. Okey. Yang kedua itu pujian yang tidak sesuai dengan etika syariah. Mana kita puji orang tu depan-depan. Jangan kita puji. Dan orang tu pun kadang-kadang dia rasa lemah kalau orang puji dia kan. Ada orang dia syaitan duk ikut dia, syaitan duk sonok tu. Orang puji tu datanglah perasaan ujub tu. Jadi jangan kita, sebab ada hadis Nabi kata kepada siapa itu kita sebut Miqdad kan. Miqdad seorang sahabat ya. Maknanya kalau sekiranya seseorang yang menyanjung seorang dan hendaklah kamu menabur pasir ke wajah sambil berkata sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menaburkan pasir ke wajah para penyanjung, orang yang suka puji-puji. Puji orang kata apa, puji meleleh tu, puji sangat-sangat. Depan-depan orang tu sampai menyebabkan orang tu ada perasaan ujub tu. Okey, ketiga muka surat. Surat apa ni? Surat 4 ya. Pergaulan dengan orang yang suka ujub. Macam tadilah. Tadi bapak borek anak rintik. Ini kita berkawan dengan orang yang suka ujub, suka nunjuk-nunjuk ni, suka bermegah-megah ni. Faktor lain yang menyebabkan seseorang bersikap ujub adalah pergaulan dengan orang yang suka membangga diri. Suka bangga diri. Dia suka bergaul dengan orang macam tu. Ada orang, kalau orang suka ujub tu, dia pun naik tak seronok kan. Dia elakkanlah. Tak maulah. Tapi ada orang dia duduk tunggulah. Duduk tengok tu duduk ujub tu. Orang tu duduk ujub. Dia suka dengar orang tu duduk cakap, duduk cerita gini kan. Ini pergaulan, maknanya dia bersikap ujub adalah pergaulan dengan orang yang suka membanggakan diri. Hal itu terjadi kerana seorang boleh saja dipengaruhi oleh temannya. Teman, itulah kita kata kita hendaklah kawan dengan orang-orang yang baik, orang yang baik-baik. Kita kawan dengan orang yang tak baik, maka kita pun akan jadi tak baik. Seperti kata apa ni? Orang yang berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, yang berkawan dengan orang yang tukang besi. Macam itulah. Berjangkit. Jadi apatah lagi jikalau teman itu memiliki kepribadian kuat, cerdik dan banyak pengalaman, sedangkan ia tidak berwaspada terhadap karakter temannya. Dalam pergaulan pasti ada yang terpengaruh oleh temannya. Jika temannya memiliki sifat suka membanggakan diri, ia akan terpengaruh oleh sifat temannya tersebut. Akhirnya ia akan seperti temannya. Sebab kawan dengan orang tu lah jadi macam tu. Sebab kawan dengan orang yang ujub tu jadi macam tu lah juga. Kalau kita dah belajar ni, kita tahu kita boleh elakkanlah. Kalau boleh kita elakkanlah. Mungkin inilah rahsia mengapa Islam menekankan pentingnya berhati-hati di dalam memilih teman. Kan Islam kata dalam memilih teman ni kena berhati-hati, tengok. Pemilihan teman yang berakhlak terpuji akan memberikan implikasi positif bagi seorang dalam berakhlak mulia. Begitu juga sebaliknya. Teman yang buruk, perangainya hanya akan memerangkapnya ke dalam akhlak yang tercela. Itu ketiga. Keempat daripada
faktor-faktor yang menyebabkan ujub. Faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi ujub. Lupa kepada pemberi nikmat. Lupa kepada Allah yang memberikan nikmat. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang bersikap ujub adalah lupa kepada Tuhan yang memberi nikmat. Lazimnya, jika seorang diberi kenikmatan oleh Allah seperti harta, ilmu, kekuatan, kemuliaan dan lain-lainnya, ia akan menerima semua kenikmatan. Akan tetapi, ia sering lupa pada pemberinya iaitu Allah. Disebabkan pengaruh melimpahnya kenikmatan itu. Hatinya berbisik bahawa ini memang layak menerima semua kenikmatan itu. Bahawa ia memang layak menerima semua kenikmatan itu. Itu berbisik daripada syaitan lah, membisikkan. Kerana apa? Potensi dan kelebihan yang dimilikinya. Mulalah dia rasa, memanglah aku ni layak memiliki itu semua kenikmatan itu sebab aku ada potensi, aku ada kelebihan. Sehingga ke batas ia akan seperti Qarun. Inilah sikap Qarun. Sikap Qarun, kalau kita dengar cerita Qarun ni, harta dia tak tahulah, kunci dia pun dibawa oleh tak tahulah berapa, kalau kita kata berapa lori bawa kunci harta dia tu. Ni cerita Qarun. Qarun ni dalam diri dia tu ada semualah tu ujub, urut, takabur lagi lah. Yang top sekali dia ada. Itu dia takabur. Qarun mengatakan. Qarun kata apa? Qarun kata dalam ayat Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qasas ayat 78. Kalau nak tengok muka surat 395. Pakat-pakat nak tengoklah cerita Qarun ni. Nak menyatakan bahawasanya Qarun ni bukan setakat ujub, urut, dia takabur lah. Maknanya top sekali dia punya ni. Dia punya sifat dia tu. Cuba tengok dalam suratul Qasas ayat 78. Ayat 78. Muka surat 395. 395. Qasas ayat 78. Muka surat Quran, muka surat 395. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka man qablahu minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah. Wa quwwatan wa aktsara jam'a wala yus'alu an junubihimul mujrimun. Maknanya dia ambil ayat pendek aja. Yang maknanya dia ambil ayat pendek tu, qala innama utituhu ala ilmin indi. Takat tu je dia ambil. Apa Qarun kata? Sesungguhnya aku mendapatkannya. Innama utituhu. Sungguhnya aku mendapatkannya kerana ilmu yang aku miliki. Ala ilmin indi. Cakap tu je ayat tu. Seeloknya kita inilah. Benda-benda kawan-kawan kalau ada kesempatan, mana kita tengok lagi lah ayat selepasnya tu untuk manis. Kan sebagai kita kata yang mengaji ni, kita belajar ni, kita takkan nak tahu sikit, takat tu je. Kita nak tahu lebih lagi lah mengenai ayat tu. Ayat tu sekerat je. Ayat 78 ni kenalah sampai apa dia? Wala yus'alu an junubihimul mujrimun. Jadi apa Qarun kata? Qarun kata apa? Qarun kata sesungguhnya aku mendapatkannya mana?
Aku ni ada khata banyak-banyak macam ni. Ha? Kamu tengok aku ada khata banyak-banyak macam ni, tengok aku pakai semua pakaian, semua aku pakai emas semua ni. Ha? Adalah aku dapat dengan kerana ilmu yang aku miliki. Sebab aku ada ilmu, aku pandai. Mencari harta ni aku pandai. Jadi dia ujub kat situ. Ujub. Bukan sekat ujub, dicampur dengan terus sampai kepada takabur. Ujub ada di situ, ghurur ada di situ, dan takabur. Okey, bisikan ini terus menguasai dirinya sehingga ke kemuncaknya. Dia merasa bangga dengan diri dan potensi yang dimilikinya. Itulah sikap membanggakan diri. Mana ujub. Islam mengajarkan bahawa sumber segala kenikmatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang beri nikmat kan. Allah memberi nikmat kepada kita. Nikmat tu, pada nikmat tu kita tak minta apa, dia bagi. Sumber segala kenikmatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 6 ayat 53. Ayat 53. Surah An-Nahl ayat 53. Tak salah saya, muka surat dalam Quran 272 kot, surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat 272. Makna buku ni dia padat sangatlah. Sampai meremut. Mana meremut dalam ni. Mana kita nak cari ayat Quran. Betul tak? 272. Muka surat 272, surah An-Nahl. Ayat 53. Betul. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kan? 53 ayat tu. Ayatnya 272. Muka suratnya 272. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Wa ma bikum min ni'matin, dan kenikmatan apapun yang kamu dapatkan. Wa ma bikum min ni'matin, dan kenikmatan apapun yang kamu dapatkan, maka semuanya itu adalah daripada Allah. Fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan kenikmatan apapun yang kamu dapatkan, maka semua itu adalah dari Allah. Cuba sambung ayat lepas tu. Fa idza summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila iza massakumud durr, apabila kamu ditimpa kesusahan, dur itu kesusahan, mudarat, fa ilaihi taj'arun, maka kamu semua meminta pertolongan daripada Allah. Fa ilaihi, kepadanya lah kamu minta pertolongan, kepada Allah lah. Waktu kamu kena ingat, sebab semua nikmat tu adalah daripada Allah. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Mana dia ayat tu kan? Sambung. Oh tu ayat 78 pula, ayat dalam surah An-Nahl juga. Ayat 78. Ayat 78. 78. Surah An-Nahl juga. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada ni kelas bahasa Arab ni. Cuba tengoknya ayat Quran ni, dalam Al-Quran yang dia berulang-ulang.
Kalau kita dah tahu satu tempat tu, maknanya perkataan yang sama, maka senanglah kita sebab kita tahu dah. Sebab tu dikatakan Quran ni mudah. Quran ini mudah. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu kan dia baca wallahi. Wallahu kan? Bukan. Baris. Wallahu akhrajakum. Dan Allah akhraja. Kalau kharaja keluar. Kalau akhraja keluarkan. Akhraja keluarkan. Allah keluarkan kamu. Kum tu kamu. Allah keluarkan kamu min daripada butuni perut. Batnun tu makna perut. Butun makna jamak. Dia plural kepada batnun. Min butuni ummahatikum. Daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Sedangkan kamu tak tahu pasal tu. Allah lah yang keluarkan kamu daripada perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kan senang kalau kita faham makna. Nak hafal pun senang. Allah keluarkan kamu daripada perut ibumu. Kamu tak tahu pasal tu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kan dah boleh dah tu. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan jadikan bagi kamu, ja'ala tu dijadikan lakum bagi kamu apa dia? Pendengaran, as-sam'a, wal absara, penglihatan, wal af'idata, dan hati. Moga-moga kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita jumpa banyak juga la'allakum tashkurun, la'allakum apa lagi. Mana? Mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu. Okey, ayat yang ke berapa tadi? 78 suratul Nahl. Kemudian ayat dalam surah Luqman. Kan? Ayat dalam surah Luqman ayat 20. Itulah surah Luqman. Tidakkah? Muka surat berapa? Ni saya tak sempat ambil ya. Saya tak sempat catat surah Luqman. Surah Luqman ayat 20. Nampak lagi surah Luqman. Tengok di belakang. Surah Luqman ayat 20. Itulah. Tidakkah kamu perhatikan? Alam tarau. Alam taroka, alam tarauka. Itu adalah tidakkah kamu perhatikan. Kalau kita tengok dalam Quran kan kita jumpa alam taro. Kamu seorang. Kalau alam tarau ni ramai. Kamu ramai. Alam tarau. Alam tarau. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu lihat? Tengok tak perhatikah? Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maksud sini? Menundukkan tu apa? Menundukkan apa yang ada di langit. Tundukkah? Apa yang ada langit ada di bumi tunduk kat kita kah? Macam mana? Tunduk macam tu kah? Apa? Tunduk ni kat sini. Maknanya memudahkan kepada kita, memudahkan kepada kita untuk menggunakan apa-apa nikmat Allah yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya menundukkan. Menundukkan untukmu, sakhara. Banyak juga kita jumpa dalam Al-Quran perkataan sakhara. Selalunya disebut sakhara lakum ma fil ardi. Allah menundukkan, memudahkan untuk kita. Macam kita kata, kalau binatang ternak atau contohnya kalau lembu ke apa ni, kan
Kalau kita letak tali kakak tu dah, kita tarik dah, dia ikut. Jangan. Tu makna menundukkan, memudahkan kita. Memudahkan. Sakhara. Sakhara lakum ma fil ard. Ma fis samawati wa ma fil ard. Memudahkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata sakhara lagi kita, subhanallazi sakhara lana hadza, kan? Kita nak kereta. Akan Allah mudahkan kita untuk nak kereta. Kita doalah kepada Allah supaya selamat kita. Guna kereta itu sampai sakhara. Tidakkah kamu memerhatikan alam tarau annallaha sakhkhara lakum, menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, ma fis samawati wa ma fil ard, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan asbagha apa? Dia dan menyempurnakan bagimu nikmat. Asbagha, menyempurnakan kepada kamu nikmatnya, nikmatan zahirah wa batinah, yang zahir dan yang batin. Zahiratan wa batinah. Wa may apa dia? Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hadi wala kitabim munir. Dan ada di antara manusia yang membantah, yujadil tu membantah. Ada di antara manusia yang membantah apa? Membantah sifat Allah. Dan apa lagi? Wala tanpa bersandarkan kepada ilmu petunjuk, wala hadi wala kitabim munir, dan pada Al-Quran, dan tidak berpandukan kepada Al-Quran. Ada di antara manusia yang membantah sifat Allah tanpa bersandar kepada ilmu, bi ghairi ilmin, tanpa bersandar kepada ilmu, wa huda wala hudan wala kitabin munir, dan tidak juga kepada petunjuk dan kepada kitab ataupun Al-Quran yang menjelaskan, wala kitabin munir. Okey. Kemudian ayat seterusnya, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Apakah ada Tuhan selain Allah yang memberimu rezeki? Surah Fatir. Surah Fatir ayat 3. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Maknanya bila Allah ingat, bila Allah sebut wahai manusia, bukan tuju kepada kita orang Islam saja. Semua manusia lah di atas muka bumi. Tak kira ada kafir ke, ada apa Yahudi ke, Nasrani ke, apa ke. Semua masuklah. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah. Banyak kita jumpa perkataan uzkuru. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Hal min khaliqin ghairullah. Ayat ni dia teruskan lagi dengan sebutan apa? Adakah hal, kan kita belajar bahasa Arab, hal adakah? Hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain daripada Allah? Khaliq tu makna pencipta. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain daripada Allah? Yarzuqukum, yang memberi rezeki kepada kamu, minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fa anna tu'fakun, mengapa kamu rela dipalingkan? Kenapa kamu rela dipalingkan? Maknanya, kenapa kamu rela sampai tidak nak percaya kepada Allah ni? Maksud dia, semua senang tengok ayat-ayat ni yang memang kita dah tahu makna dia. Ya ayuhan nas,
Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Uzkur. Hal adakah min khaliq. Khaliq itu pencipta. Kalau khalaqa dia mencipta, tu verb. Khaliq ni ismul fa'il. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta ghairullah selain daripada Allah yang yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fa anna tu'fakun. Kita jumpa banyak juga tu'fakun dalam Al-Quran. Jadi yakni mengapa kamu rela dipalingkan? Okey. Surah Fatir ayat 3. Bahkan itu tadi Islam mengajar bahawa sumber segala kenikmatan adalah Allah. Jadi banyak ayat tadi ya, berapa banyak ayat tadi, 4-5 ayat tadi nak menyatakan bahawa sumber segala nikmat. Dari mana datang nikmat itu? Sumbernya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Bahkan bukan setakat itu, bahkan Islam juga menganjurkan agar setiap pagi dan petang seorang Muslim berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali dengan doa berikut. Apa dia? Doa tu Allahumma. Dia buat romanis pula. Dia tak ada jauhi lah kitab ni. Bagus juga supaya kita usaha untuk tahu kan. Dalam kita punya maksurat ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Menganjurkan agar setiap pagi dan petang seorang Muslim berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali. Kalau boleh kita buatlah. Ini dalam maksurat memang baca 3 kali. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Apa makna dia? Allahumma ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Kenikmatan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Mana kenikmatan apapun yang kau perolehi. Melalui tanganku atau dari salah seorang makhlukmu, semua itu berasal darimu. Tiada sekutu bagimu, upayaanmu puji dan syukur. Falakal hamdu walakas syukur. Eloknya kita baca ya. Mana zikir. Banyaknya zikir kita nak buat. Buatlah sekadar yang kita boleh. Kita tahu kata itu zikir, kita buatlah. Dan kita belajar dah hari ini disarankan supaya kita baca 3 kali. Setiap pagi dan petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Orang Muslim berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali dengan doa berikut. Setiap pagi dan petang seorang Muslim berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali dengan doa tadilah. Okey. Buka surat seterusnya. Kelima. Di antara faktor penyebab ujubnya, semangat berjuang tanpa ilmu yang cukup. Ada semangat berjuang, itu ilmu kurang. Semangat berjuang tanpa ilmu yang cukup. Seseorang kadang bersemangat untuk berjuang, yakni beramal lah, sebelum memiliki ilmu yang cukup. Sepatutnya dia sambil nak untuk kuat beramal tu dia kena ngaji, belajar.
Tapi tak cari ilmu, tak cari. Buat ikut-ikut gitu saja. Seorang kadang-kadang bersemangat untuk berjuang, yakni beramal sebelum memiliki ilmu yang cukup. Kemudian, kerana semangatnya ini, ia dipercaya untuk memimpin masyarakat tanpa pengetahuan dan persiapan mental yang cukup. Hal ini lalu dimanfaatkan oleh syaitan. Syaitan tunggu je. Orang ni jadi pemimpin lah. Dia tak ada ilmu. Pedaya dia. Hal ini lalu dimanfaatkan oleh syaitan yang mendatanginya dan membisikkan ke dalam dirinya bahawa ia memiliki kelebihan dan layak memimpin masyarakat. Jadi perasan lah. Perasan lah. Syaitan lah. Bisikan syaitan ini akan terus menguasai dirinya dan ia benar-benar terlena oleh tipu daya syaitan. Ia lalu menganggap semua amalnya telah benar dan merasa bangga secara berlebihan hingga akhirnya terperosok ke dalam sikap ujub. Itulah jadinya. Mungkin kita boleh lihatlah keliling kita ni, mungkin dalam Malaysia ni ramai lah orang yang macam ni kan. So, sebab dia pun cuba nak cakap pasal agama tapi tersekat-sekat lah. Sebab tak ada. Lalu orang ada tunjukkan. Kan. Kadang-kadang dia nak tunjuk juga yang dia ni ada pengajian agama kan, tapi bila bercakap, bila sebut dalam keadaan yang tergagap-gagap kan. Yang kita selalu dengar ya dalam yalah, kita cakap adalah selalu pemimpin kita memang kita tahu lah dia bukan kelulusan ni, tapi dia apa ni maknanya dia kata dia cakap tu lah, dia bawa wa makaru wa makarallah, selalu dia bawa tu, ataupun dia bawa la in syakartum la azidannakum, itulah je. Mana ayat-ayat yang macam tu je lah yang biasa diguna tu kan. Betul. Hal ini lalu dimanfaatkan oleh syaitan yang mendatangi dan membisikkan ke dalam dirinya bahawa ia memiliki kelebihan dan layak memimpin masyarakat. Bisikan syaitan ini akan terus menguasai dirinya dan ia benar-benar terlena oleh tipu daya syaitan. Ia lalu menganggap semua amalnya telah benar. Dia anggap amal dia tu betul lah apa yang dia buat tu, dan merasa bangga secara berlebihan. Rasa bangga lebih-lebih pula tu sehingga akhirnya terperosok ke dalam sikap ujub. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat tersebut. Auzubillah. Dan inilah salah satu rahsia anjuran Islam kepada sebahagian umat untuk memperdalam pemahaman agama sebelum memimpin masyarakat atau berbuat kebaikan. Agama kita menganjurkan kepada kita supaya belajarlah, perdalamkah pemahaman tentang agama sebelum memimpin masyarakat atau berbuat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ayat ini ayat apa? At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Makna tidak patut, makna dia tidak patut, tidak sepatutnya orang beriman semua keluar pergi berperang. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Maksud dia, orang beriman ni semuanya tak patutlah semua nak keluar pergi berperang. Apa saranan di sini? Hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada setiap golongan. Keluar sebahagian saja daripada setiap golongan.
Walaula nafara kullu firqatin minhum ta'ifatun. Naklah ada orang yang liyatafaqahu fid din. Mengapa berapa orang dari tiap-tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama? Yatafaqahu fid din, untuk tafaqquh, untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka mampu menjaga diri. Dalam Al-Quran menyarankan janganlah semua keluar pergi perang aja sehingga tak ada orang yang pergi untuk menuntut ilmu lah ni, menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Perkataan tafaqquh fid din ni yang digunakan oleh Masjid Hasanah kan. Tafaqquh fid din. Ambil daripada ayat ni lah. Tafaqquh fid din, untuk memperdalamkan dalam bidang agama. Jadi di Masjid Hasanah tu ada satu ruang, satu ini yang dinamakan Tafaqquh fid din. Maka di situ banyaklah ilmu-ilmu yang boleh dipelajari di sana. Ada tafsir, ada hadis, ada macam ilmu lah. Ilmu agama yang diajar di Masjid Hijau tu. Ada yang dia baca kitab lah apa semua. Kita aja tak ambil kesempatan kan. Padahal ilmu tu banyak sekali. Jadi tujuannya ini ialah kita untuk nak memperkukuhkan pemahaman kita lah. Jadi ini yang disarankan di dalam surah At-Taubah. Kemudian ayat seterusnya dalam surah Baqarah 269. Surah Baqarah ayat 269. Surah Baqarah ayat 269. Tak nak habis dah kan. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Hikmah di sini bermakna apa? Ilmu yang berguna. Hikmah di sini adalah bermakna ilmu yang berguna. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, itu ilmu-ilmu yang berguna kepada orang yang dikehendaki. Dan wa may yu'til hikmata, dan barang siapa dianugerahi hikmah itu, maka ia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai ulul albab. Betul? Makna kita ni boleh termasuk sini lah kot ni. Allah nak beri kepada kita hikmah, yakni ilmu yang memberi manfaat. Manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain juga. Allah, ini kehendak Allah lah ni. Syukur alhamdulillah. Kehendak Allah supaya kita berada di sini. Kita dapatlah mendapat ilmu pengetahuan serba sedikit di sini untuk kebaikan diri kita. Jadi ini adalah anugerah Allah. Allah beri hikmah. Ini adalah anugerah Allah. Barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, maka ia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Allah kurniakan, ingatlah bahasanya Allah kurniakan kebaikan yang banyak. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, dia akan memberinya pemahaman tentang agama. Apa kita baca hadis tu? May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Itu hadis dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ni.
Siapa yang Allah, barang siapa dikehendaki Allah, man yuridillahu bihi khairan, untuk mendapatkan kebaikan, yufaqqihhu fiddin, dia akan memberinya pemahaman tentang agama. Jadi orang ni yang diberikan, yang Allah kehendaki supaya dia dapat kebaikan tu, makna Allah beri dia pemahaman tentang agama. Dia nak saja tahu tentang agama dia. Dia nak saja ambil tahu. Apa yang dia tak tahu, dia nak ambil tahu. Tapi ada orang yang dia tak tahu, tak mau ambil tahu pula. Ambil tahu lah. Sebab dia tak tahu bahawasanya dia melakukan amalan tanpa tahu tu tak berguna. Kalau dia tahu, kata kita nak buat satu amalan, kita kena faham, kita kena tahu. Kalau tidak, amalan kita tak guna. Jadi kalau dia tahu macam tu, tentulah dia bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya supaya dia tahu. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar radhiyallahu an berkata, Umar bin Khattab ini, perdalamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Kamu nak pimpin orang, perdalamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau orang yang faham, yang belajar tentang hadis ni, tentulah dia nak jadi pemimpin tu, makna dia kena pedalami agama, kena kaji, kena baca, kena tentang agama sebelum dia jadi pemimpin. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abi Syaibah. Maksudnya, pelajarilah ilmu agama sebelum menjadi pemimpin atau pemegang amanah agar mengetahui masalah kepimpinan dan amanah-amanah hingga ia mampu menyelesaikannya. Okey, keenam. Keenam daripada apa? Keenam daripada faktor penyebab wujud. Penyebab wujud. Banyak sebab dia. Yang keenam, memahami hakikat diri. Tengok macam mana kita nak tahu hakikat diri kita ni? Jika seseorang tidak memahami hakikat dirinya yang tercipta dari setitis air hina yang keluar dari tempat keluar air kencing, kekurangan merupakan tabiat dan jati diri dan tempat kembalinya adalah tanah. Lalu menjadi bangkai yang membusuk dan dijauhi semua orang. Maka ia akan merasa bangga pada dirinya dan berfikir bahawa dirinya adalah sesuatu yang berharga. Perasaan dan fikiran ini kemudian diyakinkan oleh syaitan dan akhirnya ia bersikap ujub atau bangga pada diri sendiri. Dia kena tahu hakikat diri dia, daripada apa dia ini dijadikan. Maksudnya itulah. Kena tahulah mana hakikat diri kita ni asal daripada, tercipta daripada benda yang hina, ya, mimma immahin, kan dalam Al-Quran disebut mimma immahin, daripada setitis air yang hina. Itu maksud dia. Kemudian, dan inilah juga salah satu rahsia Al-Quran, berulang-ulang menjelaskan hakikat permulaan dan akhir diri manusia. Menjelaskan tentang hakikat diri kita ni dalam surah Al-Mu'minun. Kalau kita tengok maknanya kejadian manusia ini melalui berapa? 7 proses, daripada nutfah, alaqah, mudghah, sampailah 7 proses tu sampai akhirnya dia kata kamu akan mati, innakum mayyitun. Okey. Allah SWT berfirman ni dalam ayat apa? Suratul Mursalat. Suratul Mursalat ayat 20. Surah Sajdah dulu. Dialah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari segumpal tanah. Kemudian dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina. Tadi ya kita baca
Surah Sajdah ayat 7 dan 8 ya. Ayat apa bunyi? Bunyinya macam mana? Huwallazi wa, dialah yang membuat segala sesuatu. Dialah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baik itu ahsana tu. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulai khalqal insan, penciptaan manusia dari segumpal tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kita ni dijadikan daripada apa? Ni yang dijadikan daripada tanah ni siapa? Adam. Adam. Dialah yang membuat segala sesuatu, dia menciptakan sebaik-baiknya dan dia memulai penciptaan manusia dari segumpal tanah. Min sulalatin min tin, daripada tanah. Mana Adam tu daripada tanah. Dan kemudian menciptakan keturunannya. Kita ni, keturunan Adam ni diciptakan daripada saripati air yang hina. Ma'in mahin tu lah. Cuba baca ayat tu tengok macam mana. Wallazi, ayat 78 tu, surah Sajdah tu. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tu ayat tu sampai dekat tu. Nak ingat di situ mana kejadian kita ni Adam daripada tanah dan keturunan Adam adalah daripada min sulalatin min ma'in mahin. Okey, ayat 78. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? Dalam surah Mursalat. Surah Mursalat ayat 20. Surah Mursalat ayat yang last lah kan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Dalam surah Mursalat ayat 20 tu bunyi alam nakhluqkum min ma'in mahin. Tidakkah kami jadikan kamu daripada air yang hina? Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? Itu alam nakhluqkum min ma'in mahin. Surah Mursalat. Okey. Kemudian dia matikannya. Ayat 21 dalam Abasa. Surah Abasa. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia mematikannya, Allah mematikan manusia itu dan dimasukkannya ke dalam kubur. Fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Itu surah Abasa. Akhir-akhir. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Jadi kita kena tahulah, kita kena memahami hakikat diri kita. Kalau kita tak tahu hakikat diri kita, memang kita leka dan kita akan dihinggap oleh penyakit ujub ni yang menyebabkan kita kerugian di akhir nanti. Summa amatahu fa'aqbaru. Kemudian huraian yang akan datang dah pukul 11 ya. 7 dia ada sampai belakang lagi kan. Ada ayat-ayat Quran yang perlu kita rujuk sana. Okeylah, maknanya itu dia di antara dia semua ada berapa? Dia ada 9, dia ada 10. 10
perkara, 10 faktor yang menyebabkan ujub. 10 faktor yang menyebabkan ujub. Kita ingat dan kita fahami dan studilah baik-baik segala ayat Quran tu supaya menjadi panduanlah kepada kita, supaya kita ni tidak dijangkiti oleh penyakit ujub, yang mana bila ada ujub dia akan bawa kepada pula ghurur dan juga akan langsung kepada takabur. Itu yang kita minta na'udzubillah lah. Kita mohon kepada Allah supaya segala sifat-sifat yang buruk itu tidak menghinggap kepada diri kita. Dan kalau kita sendiri rasa, oh lama ni aku duk ujub lah, aku duk ghurur lah, aku duk takabur, cubalah. Kita cuba dengan sabar, sama kita cuba hindarkan diri kita daripada penyakit-penyakit itu. InsyaAllah akan datang ialah tajuk yang ke 7, keturunan terhormat. Keturunan terhormat. Ini seperti kita cakap pada yang sudahlah, makna yang kedua itu kan, yang kedua ke yang pertama? Keluarga, lingkungan keluarga yang pertama. Mungkin itu jugalah. Tapi mungkin ini kepada keluarga yang lebih ni kot, yang lebih ternama, yang lebih dimuliakan. Jadi kita akan ambil insya-Allah minggu akan datang yang ke-7. Semuanya ada 10. Saya kata tadi sempat baca ayat-ayat yang mengenai mengenai orang yang ada takabur, bongkak, sombong, ujub dan angkuh. Ni dia duduk dalam tu lah. Duduk dalam, dia ada ujub dulu, lepas tu ghurur, kan kita kata ghurur, sombong, angkuh tu. Dan akhir sekali kepada takabur. Lebihlah. Bukan sakat dia ada kat dia saja, dia ni orang pula, dia hina orang pula kan. Ada ni sini firman Allah dalam surah Ghafir, waqala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu daripada angkara tiap-tiap orang yang sombong, takabur dan tidak beriman kepada hari hitungan amal. Ini mungkin ini ada kaitanlah dengan cerita Qarun tadi. Allah berfirman lagi, la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takabur. Allah tak suka. Kemudian dalam surah Surah Ghafir lagi. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka daripada pihak yang diakui benarnya, tidak ada di dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran untuk mengatasimu. Kemahuan yang mereka tidak sekali-kali tidak akan dapat mencapainya. Oleh itu, mintalah perlindungan kepada Allah daripada angkara mereka. La yadkhulul jannata, ini hadis Nabi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Ini kita kena ingat betul ni. Tidak masuk ke dalam syurga. Siapa? Tidak masuk di dalam syurga seseorang yang dalam hatinya terdapat sekecil sebesar zarrah sifat takabur. Sifat zarrah kecil aja ada di dalam dia ada sifat takabur.
dia tak akan masuk syurga. Tak masuk syurga. Takut tu. Tak masuk syurga. Ya Allah, habislah. Ya Allah. Kemudian ada hadis lagi berkata, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi iz khasafa Allahu bihal ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyam. Ketika ada seorang lelaki berjalan dengan selendang di bahunya dalam keadaan sombong dan ujub, tiba-tiba Allah tenggelamkannya di dalam tanah. Lalu dia terus berbolak-balik sambil meraung-raung di dalamnya sehingga hari kiamat. Tenggelam. Mungkin ini Qarun kah? Qarun kah yang dimaksudkan sini? Baginda bersabda lagi, ya, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dzarri yata'uhumun nas. Orang-orang yang takabur dan bongkak akan dihimpunkan pada hari kiamat umpama sebesar biji gandum yang dipijak-pijak manusia. Lenyek-lenyek. Bandar telan bumi. Kan ada. Okey. Itulah. Jadi saya teringat tadi apa ni? Ustaz ada buka apa ni satu apa ni ceramah dalam bahasa Arab kan. Mengenai Palestin kan. Orang tu kata walaupun mayat banyak kan, ramai dikebumikan. Tak ada bau mayat apa pun. Mana yang ada bau wangi. Bau miski dia kata. Rihal miski. Ya, Allah nak tunjuk tu. Di atas dunia kan. Ya Allah. Okey. Kita tamatlah setakat ni insya-Allah. Semoga saya mohon maaflah sekiranya apa yang kita bincang sama-sama saya tak dapat memberi kepuasan kepada kalian. Maknanya penjelasan tak pandai nak bagi penjelasan yang lebih baik kan. Sekat tu jelah daya upaya yang dapat. Marilah kita share sama-sama. Adakah apa yang saya cakap ni boleh difahami? Tak boleh difahami. Harap dapatlah difahami. Maknanya kita sama-samalah mohon kepada Allah supaya Allah beri faham kepada kita. Supaya Allah beri fahaman kepada kita. Lama lagi kita untuk nak menghabiskan ni. Ni satu penyakit pun tak habis ke ni? Satu penyakit pun tak habis. Macam mana nak habis? Okey. Itulah saja. Saya mohon maaflah. Kiranya ada silap salah. Kepada bonda-bonda dan kepada kawan-kawan sana. Kawan-kawan di sana ya. Mohon maaf. Okey. Apa ni, ada apa-apa dari sana nak disampaikan ke apa? Cerita ke apa? Kak Mun ada lama tak nampak Kak Mun ah. Kak Mun operation semalam. Tak ada. Oh, tak ada. Semalam dia operation kan? Operation mata. Mata. Selamat. Mata.